Selamat datang ke channel Juga Chong, dan hari ini kita akan sambung untuk perbincangan bab 2 matematik tambahan tingkatan 5, di mana kita akan tumpukan perhatian kepada subtopik 2.2 pembezaan peringkat pertama. Jadi video ni adalah video yang keempat pasal bab 2 ni, dan kita akan sambung untuk bincangkan pembezaan yang melibatkan hasil bahagi dua ungkapan algebra atau pendek kata Y sama dengan U per V. Jadi sebelum kita lihat bahagian ni, saya nak imbas kembali dengan semua apakah tiga jenis yang lain tu. Jadi pertama sekali dia adalah melibatkan ungkapan algebra di mana kita dapat bezakan ikut sebutan. Jadi untuk bahagian yang pertama sekali itu kita akan bezakan setiap sebutan tu dalam ungkapan tersebut. Jadi di sini macam mana kita bezakan tu sebenarnya agak mudah aja. Kita hanya pindahkan kuasa n tu ke depan. Selepas tu kuasa n tu akan tolak 1. Jadi begitulah untuk bentuk yang pertama. Jadi bentuk yang kedua pula dia melibatkan fungsi kubahan. Jadi untuk fungsi kubahan tu kita akan perhatikan suatu ungkapan algebra dikuasakan n. Jadi macam mana kita nak bezakan tu? Kita ada dua jenis kaedah, iaitu pertama sekali kita belajar dahulu petua rantai tu. Selepas kita sudah biasakan diri dengan petua rantai tu, sebenarnya kita boleh guna terus kaedah terus supaya kita dapat kurangkan langkah kerja kita. Jadi untuk C pula, dia adalah melibatkan hasil darab antara dua ungkapan algebra. Jadi yang ini pula kita akan guna sahaja satu rumus dipanggil sebagai petua hasil darab. Jadi untuk video kali ini pula kita akan bincangkan pasal hasil bahagi antara dua ungkapan algebra. Dan di sini kita akan gunakan petua hasil bahagi. Jadi begitulah empat bentuk pembezaan secara umumnya lah. Jadi untuk seterusnya kita akan bincangkan dahulu konsep asasnya, iaitu macam mana kita tahu kena gunakan petua hasil bahagi untuk keadaan ni. Jadi di sini kita biasanya secara umum apabila kita bahagikan dua ungkapan algebra, maksudnya sebenarnya dia adalah bentuk AX tambah B lah. Jadi di sini dia boleh kuasa N atau kuasa 1 sahaja. Jadi kuasa N dan M tu sebenarnya boleh 1 atau lebih daripada 1 lah. Jadi tak kisah. Dan dia juga boleh wujud dalam bentuk sebutan sahaja, iaitu AX sahaja. Itu pun kita panggilnya sebagai ungkapan algebra. Jadi apabila kita nampak atas dan bawah tu ada X tu, kita mesti gunakan petua hasil bahagi ni lah. Jadi di sini kita akan katakan ungkapan di atas tu sebagai U dan ungkapan yang di bawah tu sebagai V. Selepas tu kita hanya perlu bezakan setiap satu dan kita masukkan ke dalam kita punya petua atau kita punya rumus ini. Jadi kita seperti biasa, kita akan letakkan V itu di depan. Jadi V itu di depan, selepas tu dia akan berharap dengan pembezaan untuk U dahulu. Selepas tu dia akan tolak dengan U darab dengan pembezaan B pula. Jadi anda mesti kena ikut susunan ini ya, sebab ini adalah rumusnya. Dan kita punya V itu mesti kena kuasa 2. Jadi anda hanya sekadar perlu hati-hati dan masukkan bahagian tu ke dalam rumus sahaja. Jadi seterusnya kita akan bincangkan dua contoh untuk telitikan macam mana kita gunakan petua hasil bahagi ini. Jadi mari kita lihat seterusnya. Jadi contoh yang pertama adalah diberi Y sama dengan X tambah 2 per X kuasa 2 tolak 1, cari dy dx. Jadi di sini pertama sekali kita akan wakilkan ungkapan yang di atas tu sebagai U. Jadi kita akan katakan U sama dengan X tambah 2. Lepas tu kita punya V tu adalah yang penyebut tu, iaitu X kuasa 2 tolak 1. Jadi selepas ni kita hanya perlu bezakan setiap bahagian ni, iaitu du dx tu. Jadi kita akan gunakan kaedah pertama lah, iaitu kita dapat bezakan ikut sebutan tu. Jadi di sini kita hanya perlu bezakan X sahaja. Jadi X tu adalah kuasa 1. Jadi 1 tu pindahkan di depan. Lepas tu X kuasa 1 tu 1 tolak 1 jadi sifar. Maka memangnya jadi X sifar. Jadi 1 darab X sifar tu adalah 1 sajalah. Jadi selepas anda sudah mahir tu, sebenarnya anda tak payah tunjukkan terlalu banyak langkah. Anda tuliskan 1 pun sudah cukup. Selepas tu kita bezakan B pula. Sama juga dia adalah bezakan ikut sebutan tu. Jadi X kuasa 2 ni dibezakan, 2 tu bawa ke depan. Lepas tu kuasa 2 tu tolak 1 jadi kuasa 1 saja. Jadi kita hanya dapat 2x sajalah. Jadi di sini anda mesti kena mahir dahulu pembezaan bentuk yang pertama itu, iaitu kita akan bezakan ikut sebutan tu. Jadi inilah apa yang kita perlu buat dahulu. Selepas tu apa yang kita perlu buat tu, kita hanya perlu masukkan setiap bahagian tu ke dalam petua hasil bahagi ini.
Jadi kita punya D, dx, U per V tu kita masukkannya ke dalam bahagian tu saja. Jadi nampak B tu kita masukkan B, X kuasa 2, tolak 1. Lepas tu darab dengan du dx iaitu dapat 1. Tolak dengan U iaitu X tambah 2. Darab dengan kita dv dx iaitu 2X. Jadi anda mesti kena ikut susunan ini ya. Jangan ada tersilap. Lepas tu B kuasa 2 pula adalah X kuasa 2 tolak 1. Dan ingat dia ada kuasa 2 tu. Selepas tu kita hanya perlu pemudahkan sahaja. Jadi yang atas tu kita boleh bukakan kurungan dengan kembangkan. Jadi depan tu akan dapat X kuasa 2 tolak 1. Lepas tu yang belakang ni kita kena hati-hati. Negatif ni akan darab masuk setiap satu. Jadi tanda dalam tu akan berubah lah. Jadi negatif X darab dengan 2X tu negatif 2X kuasa 2. Lepas tu negatif 2 darab dengan 2X tu negatif 4X. Lepas tu yang bawah tu kekal sama sahaja. Selepas tu yang atas ni sebenarnya kita boleh pemudahkan. Kita akan X kuasa 2 tolak 2X kuasa 2 jadi negatif X kuasa 2. Lepas tu negatif 1 tak ada. Jadi dia hanya tulis semula saja sebab dia tak ada sebutan serupa. Lepas tu yang bawah ni adalah X kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Macam tu sahaja. Jadi di atas tu memang kita tak dapat buat apa-apa. Maka kita hanya biarkan jawapan tu dalam bentuk seperti ini sahaja. Jadi macam itulah untuk soalan A ni. Jadi mari kita lihat soalan B pula. Jadi soalan B itu kita perhatikan sama juga. Kita akan katakan U dan B dahulu. Jadi katakan U untuk yang di atas. Lepas tu kita punya B itu adalah di bawah. Jadi untuk yang punca kuasa 2 tu, kalau kita nak mudah untuk bezakan tu, kita lebih baik tukarkannya kepada kuasa 1/2 lah. Jadi kita punya B itu adalah sama dengan ni. Selepas tu saya akan tukarkannya kepada kuasa 1/2. Jadi ini adalah untuk memudahkan kita pembezaan nanti. Jadi akhir sekali baru kita tukarkan balik kepada punca kuasa 2 lah. Jadi macam tu. Jadi di sini kita ambil du dx tu kita bezakan ikut sebutan iaitu jadi 2x. Lepas tu kita ambil dv dx ni, ini adalah gunakan fungsi kubahan. Jadi kita akan pindahkan 1/2 tu ke depan. Lepas tu 4x tambah 1 dan 1/2 ni akan tolak 1. Lepas tu kita akan bezakan yang di dalam kurungan pula iaitu 4x tambah 1. Jadi ini adalah pembezaan jenis yang kedua tu lah, iaitu fungsi gubahan. Dan di sini saya gunakan kaedah terus. Jadi di sini kita pemudahkan 1/2. Lepas tu 4x tambah 1 kuasa negatif 1/2. Lepas tu belakang ni adalah 4 sahaja. Jadi 1/2 dengan 4 tu kita boleh potong jadi 2. Jadi di sini kita tulis semula 2 4x tambah 1 kuasa negatif 1/2. Jadi kita boleh biarkan dalam bentuk negatif 1/2 dahulu dan kita akan ganti masuk ke dalam kita punya rumus lah. Jadi inilah petua yang kita perlu ganti masuk. Jadi kita hanya ganti masuk setiap bahagian tu. Jadi kita punya D dx U per V tu tuliskan B dahulu iaitu kita punya 4x tambah 1 kuasa 1/2 darab dengan kita punya du dx iaitu 2x. Selepas tu tolak dengan U iaitu kita punya X kuasa 2. Darab dengan apa? dv dx iaitu kita punya 2. Okey, dalam tu ada kurungan jadi luar tu kena gunakan kurungan besar. 4x tambah 1. Lepas tu kuasa negatif 1/2 macam tu. Okey, lepas tu per B kuasa 2. Jadi di sini kita punya B itu memangnya adalah 1/2 kuasanya. Dan kita akan kuasa 2 kan. Jadi di sini kita akan lihat apakah berlaku lah. Jadi seterusnya kita hanya perlu pemudahkan sahaja. Jadi yang atas tu kita perhatikan apa yang kita perlu buat tu. Kita kena kembangkan lah dan kita lihat apa yang kita perlu buat seterusnya. Jadi yang depan ni kita akan letakkan 2x tu ke depan. Lepas tu 4x tambah 1 kuasa 1/2. Lepas tu tolak dengan jadi dia ni saya pun kembangkan. Cumanya di sini kita kena hati-hati, kita ada kuasa 1/2 tu adalah negatif tu. Jadi apabila kita ada negatif tu, sebenarnya kita boleh tukarkannya kepada bentuk pecahan.
Jadi saya akan kembangkan X kuasa 2 tu dengan 2. Jadi 2X kuasa 2. Lepas tu yang belakang ni saya akan tuliskannya dalam bentuk pecahan, iaitu tukarkannya kepada kuasa positif 1/2. Okey, lepas tu yang bawah ni pula disebabkannya adalah darab. Darab tu kita akan potongkan kiriman kuasa jadi 4X tambah 1 sahaja. Jadi perhatikan di sini yang atas tu kita perlu selesaikan ikut kaedah pecahan. Iaitu pertama sekali kita perlu samakan penyebut tu. Jadi apabila kita samakan penyebut tu, maksudnya kita akan darabkan depan tu dengan 4X tambah 1 kuasa 1/2 tu. Jadi kita akan perhatikan apa berlaku. Jadi di sini yang depan tu saya akan tambahkan langkah tu 2X. Lepas tu 4X tambah 1 kuasa 1/2 darab dengan kita punya yang belakang ni, iaitu kita akan letakkan satu pecahan macam ni. 4X tambah 1 kuasa 1/2 dengan kita punya 4X tambah 1 kuasa 1/2. Lepas tu tolak dengan 2X kuasa 2. Okey, dan 4X tambah 1 kuasa 1/2. Okey, jadi di sini walaupun kita nampak 4X tambah 1 kuasa 1/2 tu sama dengan kita punya penyebut tu, kita jangan potong. Sebab kenapa? Tujuan kita tu adalah nak samakan penyebut. Kalau anda potong tu, maka anda akan kembali kepada tadilah. Jadi di sini jangan potong dia. Okey, saya akan terangkan apa akan berlaku. Jadi kita perhatikan di sini kita akan selesaikannya menggunakan konsep dari ini, iaitu apabila kita perhatikan kita akan darabkan benda yang sama kan. Jadi kita akan gunakan konsep daripada bab 1 tingkatan 3 dahulu. Jadi kalau kita perhatikan dia adalah ungkapan yang sama kan. Jadi kita akan anggap ungkapan tu sebagai asas, iaitu apabila kita darabkan A kuasa 1/2 dengan A 1/2 tu, dia akan jadi tambah. Jadi apabila kita tambah tu, dia akan jadi A kuasa 1 sahaja. Jadi cara yang sama juga kita akan gunakan. Jadi di sini buku teks tu memang tidak terangkan secara terperinci lah. Jadi di sini saya terangkan secara terperinci supaya anda faham apa yang berlaku tu. Jadi di sini apa yang berlaku tu, kita akan dapat 2X. Dan selepas kita darab tu, kuasa 1/2 tu kita akan tambahkan. Maka di sini dia akan jadi macam ni. 1/2 tambah 1/2. Okey, lepas tu dia sudah per 4X tambah 1 kuasa 1/2. Tolak dengan 2X kuasa 2 dan 4X tambah 1 kuasa 1/2. Dan ingat dia ada lagi bawah tu 4X tambah 1. Jadi di sini kita memang tahu ini akan jadi 1. Jadi saya kurangkan satu langkah lah, di mana saya tidak tunjukkan dia jadi 1. Sebaliknya saya akan kembang masuk di sini, iaitu saya akan darab masuk 2X darab 4X tu jadi 8X kuasa 2. 2X darab dengan 1 tu jadi 2X. Dan disebabkan kita sudah tukarkannya kepada penyebut yang sama, sebenarnya kita boleh gabungkan yang atas tu dengan tolak 2X kuasa 2. Dan penyebut mereka tu adalah 4X tambah 1 kuasa 1/2 tu. Lepas tu jangan lupa yang bawah tu ada 4X tambah 1. Jadi kalau kita nak buat secara terperinci tu, langkahnya memang agak panjang lah. Itulah kenapa contoh dalam buku teks tu ada banyak langkah yang dia tidak terangkan untuk bahagian yang mudah-mudah tu lah. Jadi yang atas tu kita boleh pemudahkan dengan 8X kuasa 2 tu tolak 2X kuasa 2 jadi 6X kuasa 2 sahaja. Dan selepas tu disebabkan dia ada per 4X tambah 1 kuasa 1/2 dengan 4X tambah 1 tu, kita akan pindahkan ini ke bawah. Jadi kita akan darabkan 4X tambah 1 darabkan pula dengan 4X tambah 1 kuasa 1/2. Jadi perhatikan di sini yang bawah ini dia juga wujudkan keadaan di mana dua ini adalah ungkapan yang sama. Maka kita boleh gunakan konsep yang ini, iaitu A kuasa 1 darab dengan A kuasa 1/2. Dan apabila kita darab tu, kita akan tukarkan ni kepada A 1 tambah 1/2. Maka ini akan jadi A 1 1/2, iaitu kita tukarkannya kepada pecahan tak wajar menjadi A kuasa 3/2. Jadi itulah datangnya A kuasa 3/2 tu.
Dan dalam buku teks tu memang dia tidak terangkan secara terperinci lah. Jadi seterusnya kita hanya perlu pemudahkannya lagi. Yang atas tu sebenarnya kita dapat buat sedikit pemfaktoran, iaitu keluarkan kita punya faktor sepunya tu. Jadi di sini 6 dan 2 tu kita boleh bahagi dengan 2. Selepas tu dua-duanya ada X tu, kita boleh keluarkan 2X tu. Selepas tu apa yang tinggal di dalamnya adalah 3X tambah 1 sahaja. Jadi yang bawah ni pula kita akan gunakan konsep yang kita ceritakan tadi, iaitu A kuasa 1 darab dengan A kuasa 1 per 2 tu. Kita akan anggap ungkapan algebra ni sebagai asas yang samalah. Maka kita punya 4X tambah 1 di sini kita akan kuasa 3 per 2 sahaja. Jadi saya akan cuba untuk kurangkan langkah lah. Kalau saya tunjukkan satu per satu tu mungkin dia akan panjang langkah kerjanya. Selepas tu saya hanya perlu tukarkan kita punya kuasa per 2 tu kepada simbol punca kuasa 2. Jadi saya akan tulis semulanya macam ni. Lepas tu saya akan tambahkan punca kuasa 2. Dan ingat di sini 4X tambah 1 tu tetap perlu ada kuasa 3 tu. Jadi di mana perginya per 2 tu? Per 2 tu sudah tukarkan kepada punca kuasa 2. Macam tu sahaja. Jadi begitulah macam mana kita selesaikan soalan untuk pembezaan melibatkan hasil bahagi dua ungkapan algebra tu. Jadi pertama sekali kita perlu kena pasti dahulu U iaitu yang di atas, lepas tu B tu adalah yang di bawah. Selepas tu kita kena bezakan setiap bahagian tu dan kita akan ganti masuk mengikut bahagiannya dalam kita punya petua hasil bahagi tu. Selepas tu kita hanya perlu buat pemudahkan kita punya pecahan algebra tu. Jadi kita hanya perlu buat secara perlahan-lahan lah. Ingat macam mana untuk selesaikan apabila melibatkan pecahan, kita mesti kena samakan penyebut dahulu. Selepas tu kita hanya selesaikan satu persatu. Dan di sini melibatkan ungkapan algebra yang sama tu, kita akan gunakan konsep seperti asas atau indeks tu. Di mana kalau kita melibatkan asas yang sama tu, apabila kita darab tu, kuasanya akan ditambah macam tu. Jadi selepas ni anda mesti kena cuba lebih banyak latihan supaya anda dapat biasakan diri macam mana untuk bezakan setiap jenis tu. Jadi secara umumnya kita ada 4 bentuk lah. Jadi anda mesti kena latih sendiri untuk buat setiap bentuk tu. Jadi anda lihat soalan tu, anda mesti kena tahu manakah kaedah yang perlu digunakan untuk bezakannya. Jadi saya harap video ni dapat membantu semua untuk lebih faham macam mana untuk bezakan hasil bahagi antara dua ungkapan algebra di mana kita akan gunakan petua hasil bahagi itu. Jadi begitu saja untuk video kali ini. Kalau rasa video Cikgu Chong ni membantu, jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel Cikgu Chong. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.